Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih lagi diberi kesempatan dan keafiatan untuk sama-sama lagi bersiaran dalam Cafe Ramadan. Dan tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan Ramadan, bulan yang mulia, diturunkan mukjizat agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu peristiwa penting yang kita panggil sebagai nuzul Al-Quran. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, Bismillahirrahmanirrahim. Pada bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeza antara yang hak dan yang batil. Surah Al-Baqarah ayat 185. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, untuk mendalami peristiwa nuzul Al-Quran, saya ditemani pensyarah kanan Jabatan Dakwah dan Pembangunan Insan Universiti Malaya, Dr. Nur Syahidah Paan. Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam, Mana. Terima kasih Dr. kerana sudi bersama dengan kami di Cafe Ramadan. Sama-sama. Terima kasih kerana jemput saya. Okey Doktor, mungkin penonton nak tahu terlebih dahulu kita bercakap tentang nuzul Al-Quran, makna di sebalik perkataan nuzul itu sendiri dan juga secara ringkas Doktor, peringkat penurunan Al-Quran. Okey, nuzul Al-Quran itu bermaksud penurunan Al-Quran. Kalau dicerita tentang peringkat ni, ada beberapa pendapat lah tentang peringkat penurunan Al-Quran. Tapi ada yang mengatakan turun secara sekaligus, ada yang mengatakan turun secara berperingkat-peringkat. Tapi sama ada sekaligus ataupun berperingkat-peringkat, kedua-duanya betul. Yang tu dulu, Hana. Okey, Doktor, diturunkan pada bulan yang mulia kepada insan yang paling mulia, Nabi Muhammad SAW, melalui perantaraan malaikat Jibril. Jadi Doktor, apakah hikmah di sebalik peristiwa Al-Quran ini sendiri, khususnya untuk kita umat Islam? Hikmah penurunan Al-Quran. Okey, hikmah Al-Quran itu adalah sebenarnya tujuan penurunan Al-Quran adalah sebagai petunjuk kepada hidayah kepada manusia. Maknanya segala permasalahan dan isu-isu yang melibatkan kemanusiaan, Al-Quran menyediakan petunjuk kepada manusia. Itu yang pertama. Yang keduanya, Al-Quran itu juga diturunkan kerana untuk memberikan bukti-bukti tentang petunjuk itu sendiri. Di dalam Al-Quran ada banyak bukti-bukti yang ditunjukkan, yang diterangkan di dalam Al-Quran tentang bukti-bukti itu, anak. Dan yang ketiganya ialah Al-Quran itu adalah penunjuk sama ada apakah yang benar dan apakah yang salah. Jadi sudah tentu ianya sangat banyak hikmahnya. Apabila kita kata dia petunjuk, dia memberikan bukti mana yang betul, mana yang salah. Jadi hikmahnya terlampau banyak lah kalau kita nak ceritakan tentang hikmah di sebalik penurunan Al-Quran itu. Jadi Doktor, kita boleh katakan memang kita tahulah Al-Quran ni sebagai satu panduan lah kepada kehidupan umat secara keseluruhan dan khususnya kepada umat Islam sendiri, ya Doktor? Ya. Baik Doktor, malam nuzul Al-Quran merupakan malam turunnya Al-Quran, dan ada juga yang mengatakan Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Mungkin Doktor boleh jelaskan dengan lebih lanjut mengenai perkara ini? Ya, Hana, saya faham. Mungkin ada di antara kita yang keliru nuzul Al-Quran ni apa? Lailatul Qadar apa pula? Bila masa Al-Quran itu diturunkan? Sebenarnya pada nuzul Al-Quran ataupun pada malam Lailatul Qadar. Tapi sebenarnya ada banyak pendapat dan secara keseluruhan saya ringkaskan ada 3 peringkat penurunan Al-Quran, berbalik kepada soalan Hana yang mula-mula tadi kan. Okey, yang pertama, Al-Quran itu diturunkan pada waktunya Allah sahaja yang tahu. Itu diturunkan secara sekaligus. Pada peringkat yang kedua, Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar daripada Lauh Mahfuz ke langit dunia. Ini adalah disebut malam nuzul Al-Quran sebenarnya. Dan yang ketiga, diturunkan kepada Nabi daripada Lauh Mahfuz kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara berperingkat-peringkat, yang ini berlaku pada 17 Ramadan. Itu adalah 3 peringkat penurunan Al-Quran sebenarnya, Hana. Okey, Doktor, ayat Al-Quran yang mula-mula diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah 5 ayat pertama daripada surah Al-Alaq, maafkan saya. Dari sudut pandang Islam, apakah keistimewaan surah Al-Alaq sendiri, Doktor, sehingga menjadi surah pertama yang Allah turunkan kepada umat Islam secara keseluruhannya? Ya, surah Al-Alaq itu ayat 1 sehingga ayat 5 itu mengandungi beberapa elemen penting, perkara penting yang Allah nak sampaikan. Termasuk di dalamnya tentang bacalah
kan, tentang pembacaan, tentang ilmu pengetahuan, tentang proses pembelajaran, tentang proses penciptaan manusia. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Dijadikan manusia itu asalnya penciptaannya daripada segumpal darah. Kemudian ada juga diceritakan tentang di mana Allah adalah sumber kepada segala ilmu pengetahuan. Okey, sebenarnya surah ini menunjukkan bahawa Islam amat menekankan tentang pembentukan pembangunan intelektual, pembangunan rohani, pembangunan sosial, di mana kalau nak membentuk sebuah ketamadunan, ketika elemen pembangunan ini sangat penting. Maknanya ilmu pengetahuan dan proses pembelajaran itu sangat penting. Ada juga disebutkan tentang pena di dalam ayat tersebut. 5 ayat terawal itu yang menunjukkan bahawa perlunya proses penyebaran ilmu. Setelah belajar, kita perlu menyebarkan ilmu itu. Dan tadi saya sebut Ana tentang penciptaan manusia itu, sebenarnya kalau kita dengan ilmu pengetahuan, kita dapat mengenal diri kita. Lebih tahu apa asal usul penciptaan manusia. Dengan tahu, kenal manusia, maka kenal Allah. Sebab itulah Allah amat menekankan di dalam ayat pertama mula-mula yang turun itu tentang pentingnya kita membaca, tentang pentingnya ilmu pengetahuan dan mendalami ilmu pengetahuan dan terus sampaikan supaya dapat mengenal diri sendiri dan kenal penciptanya. Jadi orang kata surah Al-Alaq ni sendiri, doktor, memang banyaklah hikmah dia kan, walaupun 5 ayat pertama kita kata 5 tu mungkin sedikit, tapi orang kata memberi satu impak yang sungguh besar. Betapa pentingnya ilmu pengetahuan ni. Okey doktor, mungkin soalan terakhirlah yang saya boleh tanyakan kepada doktor. Bila disebut Al-Quran adalah mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW, jadi ia memberi makna yang turut besar kepada umat Islam sendiri. Jadi kita masyarakat hari ini, doktor, macam mana kita nak jaga kesucian kitab suci ini daripada orang kata anasi-anasi jahat dan sebagainya, dan mungkin secara peribadi untuk kita mendalami Al-Quran itu sendiri? Untuk mendalami Al-Quran, okey Hana, sebenarnya Rasulullah, saya mulakan dengan tentang Rasulullah ini, akhlaknya adalah Al-Quran. Rasulullah ini siapa? Orang yang sangat berpengaruh, paling berpengaruh di dunia. Bila kita sebut tentang berpengaruh, Rasulullah ini amat disukai. Apa yang Rasulullah tunjukkan melalui akhlaknya itu, ia adalah apa yang sebenarnya diceritakan di dalam Al-Quran. Jadi sebenarnya kecintaan kepada Al-Quran itu adalah kita menunjukkan akhlak-akhlak peribadi yang mulia, itu seperti mana yang diajarkan di dalam Al-Quran. Jadi itu akan menjaga kesucian Al-Quran itu secara tidak langsung kalau kita menunjukkan dan menghayati pengajaran Al-Quran itu sendiri, Hana. Jadi doktor, menjadi tanggungjawab kita semualah untuk menjaga kesucian Al-Quran. Ya betul. Tapi mungkin sedikit lagi soalan tambahan daripada doktor. Apa pendapat doktor mengenai mungkin ada insan-insan yang mengambil mudah tentang menjaga kesucian Al-Quran, mungkin daripada bukan orang bukan Islam dan sebagainya. Mungkin ada nasihat yang mungkin doktor nak sampaikan lah, kan kita itu adalah kitab suci kita, jadi mungkin janganlah persendakan yang menjadi hak milik Islam itu sendiri. Okey, yang pertama, bila orang tak rasa kagum non-Muslim lah kan, dia tidak rasa Quran ini satu yang mulia, itu normal kerana mereka tu bukan orang Islam. Tetapi kita perlu menjaga kesucian kita punya kitab, kan. Jadi yang pertama, saya rasa kita sebagai umat Islam, kita kena tunjukkan peribadi dan akhlak yang baik kepada bukan Islam, supaya mereka ni rasa kagum dengan umat Islam. Apa sebenarnya umat Islam ni? Kenapa dia macam ni? Inilah sebenarnya kitab kita, inilah sebenarnya rujukan kita. Bila mereka rasa, oh rupanya mereka ini adalah apa yang ditunjukkan di dalam Al-Quran, barulah mereka pun akan rasa rasa macam susah sikit lah nak buat macam tu, dan saling menghormati. Ya, saling menghormati. Dan tapi kita berusaha lah untuk menunjuk, maknanya lagi banyak mereka tu cuba buat sesuatu yang boleh merosakkan kesucian Al-Quran, lagi banyak kita tunjukkan akhlak-akhlak yang baik yang digambarkan di dalam Al-Quran. Saya rasa itu akan menjaga kesucian
Al-Quran. Itulah. Baik doktor, itu dia perkongsian yang orang kata cukup padat. Walaupun kita ada masa yang singkat, tapi banyaklah juga saya dan juga saya rasa penonton Cafe Ramadan juga banyak intipati yang dapat diperoleh, dan semoga perkongsian tadi dapat membantu kita untuk panduan dalam kehidupan kita. Dan episod seterusnya jangan lupa untuk bersama saya sekali lagi bersama dengan Dr. Nur Syahidah untuk kita berdiskusi mengenai amalan yang boleh kita lakukan untuk kita mengimarahkan lagi malam nuzul Al-Quran. InsyaAllah kita jumpa lagi di Cafe Ramadan. Indahnya Ramadan. Assalamualaikum.